Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang wajib al-wujud, yang wajib ada, tidak berhajat atas ciptaannya. Dia tidak bergantung kepada siapa-siapa. Kita bergantung kepada dia. Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bayanglah bagaimana Allah tidak akan sama. Segala sesuatu yang ada, kainat ini, segala kainat, segala makhlukat, semua yang kena jadi, semua ciptaan dia, makhluk dia tidak sama. Apa yang terlintas di dalam pemikiran kita, di dalam benak kita, bukan. Dia tidak sama dengan segala sesuatu. Dialah zat yang maha sempurna, maha mendengar, maha berkuasa, memiliki, dan dialah Tuhan yang mengetahui segala sesuatu. Wa ma tukhfis sudur, apa saja yang tersimpan di dalam dada-dada manusia, Allah maha mengetahui. Segala benda yang sekecil-kecil benda hingga berlanggarnya batu, pasir halus di dasar laut yang paling dalam, belanggar, itu didengari oleh Allah, diketahui oleh Allah. Berjalannya virus, bergeraknya virus, bakteria juga diketahui oleh Allah. Derap kaki semut yang berjalan didengari oleh Allah SWT. Jadi siapa Allah? Allah lah zat yang maha hebat. Tidak sama sesuatu sikit pun dengan manusia. Awaluhum wa akhiruhum minal jin wal ins wal bahaim. Yang awal, yang akhir daripada jin dan manusia. Sejak jin yang pertama diciptakan sehingga jin yang terakhir. Yang hidup, yang mati sejak Adam AS sehingga baby yang paling akhir. Yang hidup, yang mati berjuta-juta-juta, berbilion-bilion-bilion jin dan manusia. Seluruh mereka sepakat fi su'din, di satu padang lapang, untuk mengagungkan Allah, untuk takwa pada Allah, untuk sujud pada Allah. Kata Allah SWT dalam hadis kursi, ia tidak menambah sedikit pun di dalam kerajaan kehebatan aku, walaupun sebesar kepak nyamuk. Janahul badu'ah. Seluruh manusia dan jin, binatang-binatang yang awal, yang akhir di kalangan mereka berkumpul. Tak nak sujud pada Allah, tak nak memuji Allah. Ma naqasa min mulki syai'an, tidak akan mengurangi kerajaan aku sikit pun. Kalau manusia tak nak sujud dan nak puji Allah, kebodohan manusia itu sendiri, bertentangan dengan tabi'i dia.
tak mau mengaku Tuhan, adanya Tuhan, sombong, tersepit, mereka akan mengaku Tuhan. Mereka akan mencari-cari satu kuasa yang boleh menyelamatkan mereka. Cina rasa sombong dengan bulan yang dia buat. Dia sebut bulan, maknanya nak cabar Tuhan. Kami berjaya menciptakan bulan 2 tahun lepas. Setelah orang buat pancaran cahaya. Jangan sebut bulan lah, tapi dia orang sebut bulan. Nak tunjuk bahawa kebolehan mereka hebat. Mereka berjaya buat kereta api laju, canggih, dalam bukit, masuk dalam laut, selam, cermin seperti akuarium. Jejantas-jejantas yang mereka buat hebat. Tak ada lagi negara yang secanggih mereka. Beijing penuh dengan CCTV, mana saja berada. Mereka cipta bulan, dan bulan itu tak pernah terbit, tak pernah tenggelam, menyinari daerah tu. Kalau buat kat daerah Senawang ni, seluruh Senawang tak payah pasang lampu. Lampu pagar surau pun tak payah pasang. Cerah. Mereka mengurangkan lampu jalan. Kononnya mereka mencipta bulan. Kemudian mereka cipta matahari 3-4 bulan lepas declare. Matahari mereka hebat. Mereka kata matahari mereka hebat. Mereka buat matahari mereka pun tak pernah terbit, tak pernah tenggelam. Tapi klaim matahari itu masalah dah. Masalah lah nak cabar Tuhan. Dan mereka nilai anggaran degree matahari itu 120 juta degree kepanasan. Mereka kata mereka punya bulan matahari lebih canggih pada matahari yang ada ke atas. Tak percaya Tuhan. Namun pakar-pakar kata China akan mati, penduduknya akan mati kerana kesan radiation daripada nuclear power yang mereka buat matahari. Tak boleh cabar Allah. Kemudian kesombongan mereka cerita kami berjaya buat matahari kepanasan. Allah dah cipta matahari kat kita tu paling baik. Baby yang demam kuning pagi-pagi pukul 7.30 angkat kena cahaya matahari, syifa untuk baby. Kita bila kena cahaya matahari kulit kita ni kita orang Asia ni kulit kita jadi baik sebab cahaya matahari. Kalau tuan-tuan pergi Europe 2, 3, 4 kali lah saya pergi Europe musim sejuk. -21. Bungkuih habis. Kulit dah jadi macam kulit anak dara, lembut. Buah lotion hari-hari. Kalau tak mandi mengelupas, pedih. Nak kena cahaya matahari, ambil pil suplemen untuk kulit. Kita tak payah suplemen kulit. Surau kena cahaya matahari dah cukup dah. Dan mereka nak buat cahaya matahari mereka sendiri. Kononnya nak keruk tanaman-tanaman supaya tanaman yang mereka buat itu tidak mengikuti musim. Kepanasan yang sesuai untuk mereka tuai tanaman. Pisang tidak tanam lagi dengan pohon pisang, tapi tanam dengan pohon lain. Bubuh aloe vera campur, bubuh cucuk. Keluar pokok, keluar pisang sebiji-sebiji. Tak gila. Tuan-tuan baru ni makan. Dia buat manggis, dia buat pokok buang buah manggis tu betul bubuh aloe vera, bubuh tanah keluar, lepas tu tanam pokok, keluar entah pokok menetang apa, keluar buah manggis sebiji-sebiji. Orang ni makan. Pakar nutrition kata kalau kita makan anggur tak ada buah tu pun bahaya untuk kita. Tak ada buah, anggur tak ada biji tu pun bahaya. Kerana tanaman yang bertentangan dengan tabi'i alam, kesannya akan datang. Bila mereka rasa sombong, mereka roboh masjid di Yunan. Orang jemaah haji daripada Cina balik, tahan jangan roboh masjid lama. Kena tangkap, diangkat tangan doa. Awal bulan lepas Allah datangkan ribut taufan. Habis Cina merau-rau, rumah disedut oleh taufan naik ke atas. Motor terbang berjalan macam kapal.
Ketika itu barulah menteri dia sebut kenyataan beribu orang mati. Dia claim 140 orang. Tetapi laju canggih masuk dalam terowong, dalam air, habis jam, mati dalam tu habis. Dia claim 140 orang itu biasa begitulah. Kata Israel baru ni lah claim baru kemarin, claim sikit. Tapi Hamas dia kata 1,700 cedera, berapa ratus lagi dia mati. Ini berita tadi ni, petang tadi. Allah datang bala musibah, akhirnya menteri dia sebut dalam satu kenyataan akhbar dan keluar dalam surat khabar orang putih. Apa dia kata? Oh God, please save us. Wahai Tuhan, tolong selamatkan kami. Cina tak pernah mengaku Tuhan. Komunis. Bila kena bala musibah, wahai Tuhan, tolonglah kami. Cari Tuhan. Naluri manusia begitu. Saya baca dalam Reader Digest lama dah waktu saya sekolah dulu. Dia kata manusia, satu pakar tulis, manusia akan mencari Tuhan bila mereka tersepit. Dia bagi contoh, satu orang yang bawa flight kapal terbang. Bila dia bawa kapal terbang bomber, hebat. Oh, sana sini. Tiba-tiba kapal terbang dia enjin terbakar. Dan dia tidak ada kawalan. Ketika itu dia akan panggil suatu kuasa yang boleh selamat dia, dan dia akan teringat yang namanya God. Dia akan cari walaupun dia tak pernah sembah. Itu naluri manusia. Dan Allah telah tunjuk kesombongan. Dan hari ini, semalam hari ini, saya duduk sembang pagi tadi, kuliah dekat Rasah Kemayan, banyak orang profesor semua, datuk-datuk semua. Hamas serang. Tuan-tuan rasa Hamas serang, Hamas tak tahu kesan, implikasi daripada dia serang. 5,000 tu. Dia punya bom pelancar. Tolak, ada video kita dapat tengok, dia tolak pagar masuk. Dia punya Brigade Qassam Special Squad dia terus masuk mana-mana. Dan mereka petang tadi sebelum maghrib tadi, dia orang dapat tangkap beberapa tentera-tentera Israel bawa masuk ke Gaza. Apakah perang ini mula perang dan mula timbul balik ceramah-ceramah ustaz-ustaz kita yang sebut 2024 akan berlaku peperangan. Syed Imran Hussein dia punya klip video dia sebut 2024 bulan 3 akan berlaku peperangan. Dah start sekarang ni. Apakah ini bermulanya perang? Dan tuan-tuan kita tengok apakah Brigade Qassam ni tak tahu implikasi. Mereka terpaksa serang. Ada sebab-sebab tertentu. Cina sebulan yang lepas kata kami akan bebaskan Palestin daripada Israel. Cina tidak boleh dipercayai. Dia jenis ketuk tung, untung. Dia tak peduli, dia kira untung dia. Dia tak sama. Dia kira untung. Kalau dia betul nak bebaskan Palestin, mengapa dia roboh masjid kalau nak jaga lunak orang Islam? Dan apakah kita sekali lagi bila berlaku perang dan mula sekarang seruan ada satu NGO Islam, bukan Amal Palestin, Selayang punya grup Selayang ada sana, dan mereka minta kita buat doa khunut nazilah untuk saudara-saudara kita di Palestin. Apakah mula era perang ni? Dan Israel Tan Hayu bagi arahan bahawa mereka akan serang besar-besaran. Apakah akan melibatkan? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok rentak ini adalah rentak bila mana BRIC, Pakatan BRIC begitu kukuh, 20 negara sudah terlibat, termasuk negara-negara Islam. Maka dolar akan jatuh, Amerika akan buat sesuatu. Pertama, ekonomi mereka tergugat. Kejatuhan yang pertama, penguasaan yang pertama adalah penguasaan ekonomi. Barulah conventional war akan berlaku, perang konvensional yang akan berlaku. Dan kita doa, dan kita belajar daripada banyak benda. Cuma mitos Kristian dan Yahudi, dia ada mitos dia dalam kitab-kitab mereka. Mitos Kristian mereka kata apabila berlaku perang dan muncul bulan gerhana matahari, maka kekalahan atas Kristian. Itu mitos dia.
Sultan Al-Fatah, Sultan Muhammad Al-Fatih ketika berlaku perang dengan Kristian, ketika itu berlaku gerhana dan Kristian kalah. Mereka percaya begitulah. Begitu dengan Israel. Mereka juga ada mitosnya. Jadi kita dah belajar daripada peperangan sejak zaman Nabi, perang Badar, perang Uhud, Nabi angkat tangan tak jatuh minta pada Allah, dan perang ini semata-mata untuk angkatkan agama, pelihara orang Islam. Kalau niat memelihara bangsa dan negara, kita gagal. Kalau niat memelihara bangsa dan dengan negara, dengan bangsa, gagal. Maka diniatkan kerana agama. Dan kita tidak boleh lagi mengadu dan mengharap bantuan daripada negara-negara bukan Islam, bukan cara dia. Melainkan semua kita, walaupun kita tidak terlibat, tapi kita doa bergantung harap pada Allah, minta pada Allah Subhanahu wa taala. Selama kita minta pada Allah, Allah akan bantu kita. Negara Arab kebanyakan dah rosak habis. Bila berlaku begini, Malaysia hanya sekadar protes sahaja agar keamanan, Mak Sabu sebut agar keamanan berlaku, tidak ada penganiayaan dan kezaliman. Itu sahaja kita boleh buat. Dan kita akan lihat sebagaimana serangan yang dulu-dulu negara Arab akan begitu. Begitu saya tak boleh buat apa-apa. Dan Arab pun kita lihat hati mereka dah mula keras. Viral 2-3 4 hari lepas satu budak Muhammad apa tu, Mak Musal, bila langgar aksiden, maka dianggap sebagai pembunuhan. Maka keluarga sebelah sepupu dia minta dia hukum qisas pancung. Tidak maaf. Hak kami dalam Islam hukum pancung, hukum qisas. Kami nak dia dihukum bunuh. Mak budak tu pegang cium. Saya menangis tengok tu. Cium anak dia, peluk anak dia, cium anak dia. Nak hukum pancung. Orang yang nak hukum pancung bawa budak tu, hukum mati pancung. Pihak keluarga dia minta maaf, ganti dengan diat. Dan nyawa tu diganti dengan diat, dengan wang berjuta bagi tu, wang nilai nyawa, dengan barang-barang kemas bagi semua, mohon minta maaf, maafkanlah dia. Lagipun berlaku aksiden sebenarnya, dianggap sebagai pembunuhan. Sebenarnya aksiden itu pembunuhan yang tidak sengaja. Pembunuhan tidak sengaja tidak berlaku qisas. Dia pun tak tahu macam mana boleh berlaku qisas. Pembunuhan dalam kitab-kitab kita baca baru mazi, kalau tersalah panah kena orang tu, orang tu mati, maka pihak orang yang tersalah bunuh itu kena bayar diat kepada keluarga tu. Setiap tahun kena bayar, membantu keluarga tu. Tapi kes sebenarnya ni macam mana kena hukum? Mungkin dengan niat membunuh. Dan akhirnya tak mau terima, kerah hati. Sebenarnya nyawa tak boleh datang balik. Tapi sebab nak hak tu. Tentu kalau hak isi kita minta hak dia pada kita ni, kita pun tak mampu, melainkan beri kemaafan. Dan kalau kita minta hak kita pada isi kita, kamu kena tunaikan, dia pun tak mampu, melainkan kita beri kemaafan. Kalau hak memang kita boleh tuntut, tapi siapa yang ni beri kemaafan? Dan Nabi apabila berlaku satu perempuan dipotong tangan ketika berlaku Fatah Mekah, dia mencuri, terbukti dengan barang curiannya. Dan bila Nabi balik ke Madinah, dia akan bagi tahu dia telah mencuri dengan jumlah barang curiannya. Maka dia dihukum had potong tangan. Ketika melaksanakan potong tangan selesai, Nabi lari masuk ke rumah Aisyah, kata Nabi masuk. Dan Nabi menangis terisak-isak. Wahai Allah, umatku dipotong tangan. Wahai Allah, umatku dipotong tangan. Dalam hadis sebut bahawa Nabi kata, di kalangan kamu maka berbincanglah di kalangan kamu. Maksudnya apa? Bukan kau tim dengan lawyer. Bukan begitu. Maksudnya pihak yang kena, yang terlibat barang dicuri itu, maka hendaklah dia kembali balik dan mohon maaf dan maafkanlah. Maka potong tangan tak dilaksanakan, bayar dia. Itu ta'zir. Tapi tak ada, maknanya hati Arab keras, nyawa anak dia tak akan boleh balik. Tak akan boleh balik. Mengapa tidak maafkan? Kalau zaman dulu berlaku, zaman Sayyidina Umar dulu berlaku, ada kemaafan, sehingga keluarganya terharu. Orang yang beri jaminan di kalangan sahabat Nabi itu.
Dan tak usah pergi jauh. Ketika lockdown baru ni, lepas lockdown, 2 tahun lepas, satu keluarga Filipin, orang Melayu Filipin, dia duduk imigran di Amerika. Budak negro tu pukul anak dia mati, dan polis tangkap sabit hukum, dan dia kena hukum mati. Jadi dia bangun dengan serban, dia pakai dengan jubah kat mahkamah. Dia kata, saya dengan suara yang sebab, dia kata, kami satu keluarga memaafkan kesalahan budak ni. Walaupun anak dia mati, tapi sifat darah kemelayuan, sifat tolak ansur, sehingga video tu viral seluruh dunia, terpegun orang melihat kehebatan kebaikan yang ada dalam Islam. Memaafkan walaupun anak dia mati. Tapi Arab itu kata, kita tak berani. Arab ni double standard. Dia boleh laksanakan hukum di Saudi, tapi dalam waktu yang sama dia benarkan wanita dengan lelaki duduk satu hotel. Ni yang terbaru, Salman Muhammad bin Salman. Jadi maknanya dalam waktu kau nak laksana hukum Islam, satu waktu kau buka ruang-ruang supaya kemaksiatan buat. Bila budak terlibat, kamu akan laksanakan hukum. Satu aja jadi gila. Patutnya dia panggil dalam satu hukum, dia panggil syadaz zara'i. Apa syadaz zara'i? Menutup lubang-lubang kerosakan atas umat. Itu yang kena dibuat. Kalau pelacuran, tutup pusat pelacuran. Kalau perzinahan, tutup tempat perzinahan, supaya orang tidak terlibat dengan zina. Tapi waktu yang sama, mereka nak laksana hukum straight. Namun, itu saya kata double standard. Akhir zaman, tuan-tuan. Sebab Nabi beritahu, keadilan tidak boleh ditegak. Ni berlaku perang ni, jangan kita andai kita boleh menang. Belum. Saya mengandaikan Islam, orang Islam banyak mati. Sehingga kita tersepit dan tidak ada ruang. Semua satu dunia menadah tangan minta pada Allah. Ketika itu bahawa Allah datangkan Nusratul Ghaibiyah. Mahdi muncul dan kemenangan datang. Bukan ramai. Bukan ramai. Keadilan tidak boleh tegak. Kezaliman berluasa. Orang Islam banyak mati dibunuh. Ketika itu barulah kita angkat tangan mengadu. Wallahu alam. Kita pakat sembahyang hajat. Tolong doalah saudara-saudara kita di Palestin. Kita tak mampu, tapi kita boleh dengan tangan dan mulut kita angkat tangan doa pada Allah. Itulah kita share. Ya Allah, bantulah saudara-saudara aku di Palestin. Dah banyak kali kita tengok tak boleh tahan. Tak boleh tahan. Kita gigit bibir kita melihat budak-budak Palestin dianiaya, dibunuh depan-depan. Orang tua ditembak depan. Kita tak boleh tahan. Saya tak boleh tahan. Genggam. Apa boleh kita buat? Kita tak boleh buat apa-apa. Dan itulah saudara-saudara seagama dengan kita. Cuit di sini. Di pahar cubit. Kita terasa mulut akan sebut, aduh. Dan muka akan rasa kepedihan. Tangan kiri akan tampar orang yang cubit. Begitu kerana kita satu jasad yang sempurna Islam ni. Maka sana tercubit, di sini kita rasa sakit dan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Kaki kena patuk ular. Tangan mengambil tindakan ambil tongkat kayu pukul ular. Tangan kiri ambil telefon, call ambulans. Mulut bantu bercakap, beritahu orang ambulans. Mata melihat kat mana ular tadi dipukul. Semua main peranan. Itulah Islam. Kita tak boleh kata kita dengar kita alhamdulillah kita okey, sikit saja beramai sikit, itulah kita. Kita rasa kita dah okey, jangan. Kita kena doa banyak kepada saudara-saudara kita di Palestin. Kesian pada mereka. Allah uji mereka. Ada sabit hadis gulungan yang sentiasa mereka di dalam jihad. Tentu akan lihat dapat kemenangan. InsyaAllah. Tapi kita akan menerima risiko dan banyak orang yang akan mati syahid. InsyaAllah. Wallahu'alam. Allah telah bantu. Baik, kita sambung bab yang ke-60. Bab maja idza amma ahadakumun nas falyukhaffif. Bab yang telah datang ia apabila menjadi imam seorang daripada kamu akan orang, maka hendaklah meringankannya. Kita dah baca sehingga kepada sabda Nabi lagi, wadha'ifu wal marid. Dan kerana bahwasanya ada di dalam jemaah yang sembahyang itu orang dhaif dan orang sakit. Sebab tu imam ni
Bila dia dah ikamat, dia beralih pusing belakang. Kadang-kadang imam tak beralih pusing belakang. Dia duduk baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Baca kuat-kuat dah tu. Bukan tak boleh, tapi berpada-padalah. Tak salah baca, tapi tak kena tempat. Dan jadi istiqamah pula baca tu. Tak ada dalam kitab pun baca qul a'udzu birabbin nas. Cuma fadilat kerojanan menghilangkan was-was itu saja, tapi tak semestinya baca kuat. Yang sunatnya beralih ke belakang, tengok makmum, boleh tengok. Oh, ada duduk atas kursi. Oh, ada kena gaut. Oh, tengok orang tua-tua. Tengok pula anak-anak menangis di belakang tempat orang perempuan. Maka ringankanlah sembahyang. Itu tujuan pusing ke belakang. Sebab Nabi pusing ke belakang itu dan betulkan saf itu. Bermula orang yang daif itu adalah orang daif kejadiannya. Fizikalnya daif. Seperti sudah tua atau tua amat. Mana orang tua? Tua betul. Masyarakat kita kalau tua, tak main lah. Kalau tua ni duduk rumah, sembang dengan wan. Tak ni yang marik ke ni? Duduk sembang. Apalah cucu kita. Dah tak payah cucu lah, dah marik masuk. Wan kata, apalah cucu dah marik. Baru nak semayang. Masuk tandas lebih kurang 20 minit. Sekarang pukul 8.20. Nak masuk Isya. Duduk sembang ni, orang tua-tua. Zaman Nabi, orang tua-tua datang ke masjid. Tuan tengok orang Arab yang bagus-bagus di Yaman, berjalan kaki, orang tua-tua. Tak payah jauh lah, kadang-kadang orang tua-tua kampung dulu naik gerek. Orang Kedah kata, cuit, duduk kayu tu. Ramai masjid. Sama orang Kedah kata cuit tu kayu gerek oyak. Kalau dek sampah tu dia kira oyak orang Kedah lah. Datang masjid semua tua-tua. Ya, kita zaman trend sekarang yang tua-tua tak ada, duduk kat rumah. Duduk tengok Facebook ubat kuat itu lah. Tak benda lain. Teruk tu ubat kuat. Ada seorang ustaz kawan saya Kedah. Dia ceritalah ubat kuat apa semua. Bubuh 2-3 titik jadi power umur 60-70. Sekarang lagi dia nak masuk kereta, nak balik pada asrama, datang orang tu ketuk pintu. Ustaz, ubat kuat tak ada jual. Mana aku ada jual? Aku bagi contoh ya, bukan aku jual. Mana orang tua tu datang nak beli ubat kuat kat dia. Betul lah orang tua. Itu yang datang surau tu, yang jenis Power Ranger. Jadi makcik-makcik belakang tu kalau tengok ubat yang tulis Cina banyak tu, jaga baik. Adapun orang sakit tu lah orang yang kena seperti sudah tua amat ataupun bangkit dari sakit, baru lepas sakit, atau kejadiannya kurang kuasa berdiri lama. Dah bila tua nak berdiri lama tak boleh, maka apabila dipanjangkan sembahyang jemaah itu, ni saya membawa mudarat ke atas mereka yang seperti itu. Rashid datang jalan pun macam Jepun pakai kimono tu kan, tangan duduk tu. Janganlah panjang. Allahu Akbar. Janganlah panjang. Jangan panjang. Jaga habis tidur. Kan? Diringkaskan. Maknanya bukan ringkas. Inna a'tainakal kautsar. Sampai kita Fatihah belakang tak sebab habis. Sesuai lah. Jadi kawan-kawan yang pakai kursi, dia berdiri sekejap, tak tahan berdiri, duduk. Berdiri dulu. Tak tahan, duduk. Tak apa. Datanglah semayang. Saya cakap dengan Rashid kan. Saya kata, Rashid, kau syukur banyaklah. Masa tu arwah Zakwan ada lagi. Syukur banyak. Walaupun aku nak merapu dengan kau, nak usir-usir kau, tapi Allah pilih kau datang semayang berjemaah. Syukur banyak. Kan semua orang sakit dia datang. Syukur banyak. Ni kita lagi lah kena syukur. Boleh datang. Kan senang. Saya pergi ziarah Zakwan tu hari. Kat masjid, dekat hospital. Wad 5B. Semua tak semayang. Semua tak semayang. Ni duduk belik mendatang ni. Semua dia tengok telefon. Bayang tak? Zakwan dia meracau. Alhamdulillah lah. Allah Ta'ala bagi takdir dia meracau sikit. Dia tak boleh. Bila meracau ni pemikiran tak stabil. Tak, hilang dia punya akal. Tak boleh semayang. Allah nak bagi dia kebaikan kat dia. Adapun orang yang sakit itu seperti orang yang kena pening kepala atau kena luka di paha. Pening kepala, migrain, kena pening kepala. Bila bangun, pening, dia nak rebah.
Dia tak boleh berdiri lama. Saya sendiri pun kadang-kadang macam nak rebah. Kadang-kadang. Sebab dah sampai umur 60-an ni. Atau luka di paha dan sebagainya daripada sakit. Luka kat paha sakit, dia tak boleh berdiri lama lah. Maka semuanya itu boleh mendatangkan mudarat ke atas mereka itu apabila panjang sembahyang. Ini baca Al-Waqi'ah sampai habis rakaat pertama. Al-Waqi'ah sampai habis rakaat pertama. Orang kat belakang kata, celaka punya tu imam, berapa banyak orang maki. Janganlah panjang sangat. Al-Waqi'ah tu habis. Dia pun kalah sujud sejadah. Alif Lam Mim sejadah kalah. Dia punya baca panjang. Orang hak kaki mengantuk dah menguap 21 kali ya. Dengan kerana itu ada datang hadis yang sahih daripada Bukhari dan Muslim. Kitab Tirmizi, tapi disebut Syekh Idris kita sebut. Dia dalam kitab Bukhari dan Muslim sangat marah Nabi akan orang yang lampau memanjang-panjang sembahyang berjemaah itu. Terlampau sangat panjang. Zaman Nabi ni baca panjang lah. Saya pernah sembahyang di Sweden. Kawan budak Morocco daripada Norway datang jumpa saya. Dia ajak saya pergi shopping. Saya pun ikut dia pergi shopping. Kami shopping tempat orang Islam ni biasa masjid masyarakat Somalia. Imam ni semua orang semua ramai sembahyang maghrib, ya Allah, ribu ya. Banyak masjid. Tapi di bawah tu dia ada kedai shopping, kedai-kedai pakaian untuk orang Islam, makanan Islam. Dia pusat kat situ. Jadi orang Islam nak beli barang situ, nak pergi tempat lain susah nak dapat. Kat situ. Lepas tu dia ada kelab orang Somalia. Kelab orang Somalia tak sama kelab orang Morocco. Kelab orang Morocco di Holland saya pergi masuk. Dengan kawan saya, kumpul semua grup Morocco. Ini gangster-gangster lah. Di tempat mereka gangster, lari pada negeri mereka. Kumpul semua berasap, skrin TV penuh ni. Skrin TV ni penuh. Bola ni lawan ni kelab, ni lawan kelab, ni lawan kelab, ni lawan, tak tahu level. Tapi asap nah sebab orang Holland ni boleh isap ganja. Saya cukup tahu bau ganja sebab kampung dulu budak-budak isap ganja satu bundi. Budak kampung saya join sekali tapi saya tak isap rokok, tak isap. Kawan-kawan kampung. Tapi tak join ni. Sehari sekali waktu subuh tu saya kata macam mana nak buat dia orang isap ganja ni. Saya tengok cari-cari di celah Kodek ni paruh kecil. Bila orang bawa bot tu, dia paruh kecil dia akan pergi bawa ni. Paruh kecil tu, celah tu saya tengok ada buluh dia. Saya kencing masuk dalam tu. Sikit dia saya masuk. Petang tu mereka bubuh buluh tu, sedut-sedut bau kencing. Mereka baling. Buluh tu tak boleh pakai, basuh tak boleh, sabun tak boleh. Buluh ganja ni tak boleh tukar. Buluh pun susah dapat kamu saya ke tepi laut. Kau berapi dah lah. Kau berapi apa semua tu tak boleh. Lepas nak buang nak cari buluh lain susah. Depa tak tahu, depa kata dapat budak tu kami cincang lumat. Sampai lah ni depa tak tahu habis roh habis lah. Semua dah luar habis. Saya tak boleh lepas berapa puluh tahun tu, dekat 30 tahun, 40 tahun baru saya cerita benda tu. Budak kampung seorang tak tahu, tapi semua dah mati habis dah. Saya Bukhari dan Muslim sangat marah Nabi akan orang yang melampau memanjang-panjangkan sembahyang jemaah itu. Tak boleh lah lama. Ringkaskan. Jangan panjang sangat dengan panjang. Jadi dekat Somalia tu bila habis shopping saya pun makan-makan kawan saya. Itulah saya tengok samosa. Saya kata ada samosa. Dia orang panggil samus. Oh kami samosa. Dia samus. Isi dia lain sikit lah. Tak masalah dengan kita. Lepas tu azan minum teh, semayang Ma'rif tu ramai orang, saya pun semayang. Dia baca surah tengah, tiba-tiba sujud. Saya tahulah sujud sejadah, sujud tilawah. Semua sujud. Kalau kita tak tahu mampu, kita tak tahu sujud apa benda Ma'rif, sujud sejadah. Panjang itu trend orang Arab. Jadi maksud panjang tu panjang macam tu lah. Maknanya dalam kita punya tempat kita ni kalau panjang ni maknanya sepanjang tabarukal ladzi ya. Janganlah buat macam tu. Orang tak mampu. Baca pula jangan pendek, surah lazim sudah memadai. Ma tayassara ma'aka minal Quran, mau masuk setengah ulama adalah surah-surah lazim yang termampu kita baca. Kecuali pagi Jumaat lah mazhab kita Syafi'i.
Ada orang kita yang meliarkan, itu kata sabda Nabi SAW, jangan melampau memanjangkan sembahyang berjemaah itu, serta sabdanya ada orang kita yang meliarkan orang daripada sembahyang. Apa meliarkan orang? Kita nak menjinakkan orang datang berjemaah, tapi dia baca panjang, meliarkan orang. Orang terpaksa lari pi matahari sembahyang, lari pi rasa sayang, sampai kat rasa sayang, alamak kuliah pula mau 9 mau sembahyang. Lari sana, lari sini. Last sekali balik rumah, sembahyang rumah. Jangan kita meliarkan orang. Maknanya kita kena menjinakkan orang supaya orang sentiasa datang berjemaah. Daripada sembahyang berjemaah, kerana dipanjangkannya sembahyangnya, maka apabila jadi imam kamu, maka adalah ringan. Paling-paling pun lam yakunin tu dah okey dah. Taklah panjang sangat lam yakunin tu. Begitulah suruh Nabi kepada sembahyang berjemaah. Bersalahan sembahyang fardu atau sunat dengan seorang diri, maka tidak ditegah akan dia, bahkan disuruh pula oleh syarat sebagaimana sabda Nabi SAW, fa iza shalla wahdahu falyusalli kaifa syaa. Kalau kamu sembahyang seorang, buatlah macam mana yang kau buat. Nak sembahyang lah tu, tapi sembahyang seorang, inna a'taina ya. Bila jadi imam panjang bukan main. Kita tak kena gaya. Kalau sembahyang seorang, baca panjang-panjang. Kadang-kadang ada sembahyang berjemaah kat masjid saya ada. Sujud akhir tu lama, jangan. Nak sujud lama sembahyang sunat. Sagi sembahyang isya, sembahyang lepas sembahyang isya sunat lagi panjang sampai syahari dah padam lampu, tutup aircon, dia duduk sujud lagi. Jadi kat dia. Kita tutup sliding door, biar dia duduk seorang-seorang. Kau nak panjang sendiri. Tak ada masalah. Sembahyang malam panjang lah. Kita dengan Allah. Sembahyang kalau sembahyang seorang, kalau sembahyang fardu seorang, kalau kita terlepas sembahyang berjemaah sembahyang fardu seorang, panjanglah, tidak ada masalah. Tapi kalau sembahyang bersama dengan orang lain, maka janganlah dipanjangkan. Maka apabila sembahyang tiada seorang diri, maka sembahyanglah sebagaimana kehendak hatinya. Taklah. Kaifa syaa, apa yang dia nak. Kata Abu Isa, dan pada bab ini ada riwayat daripada Adi bin Hatim, Anas bin Jabir, Anas jawab oleh Hadi bin Hatim, Anas bin Malik, Jabir bin Samrah, Malik bin Abdullah, Abi Waqid, Osman bin Abi Al-Ash, Abi Mas'ud, Jabir bin Abdullah dan Ibnu Abbas, ramai sahabat-sahabat Nabi. Kata Abu Isa, dan bermula hadis Abu Hurairah ini adalah hadis hasan lagi sahih, kuat. Imam Tirmizi kata hadis ini hadis kuat, hasan lagi sahih. Dan telah dikeluarkan hadis ini oleh Imam Syafi'i dalam musnadnya. Imam Syafi'i pun keluar hadis ini dalam musnadnya, dan Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, iaitu Muslim pada babun amrul a'immati yatakhaffif as-salati fit tamami. Bab perintah imam-imam agak meringankan solat tamam. Solat sempurna ni ringankan. Masalah, imam mencepatkan sembahyang dan hukumnya. Ya saudaraku, makna cepat sembahyang di sini iaitu dikerjakan dia oleh imam dengan tiada panjang tiap-tiap pendiriannya. Setiap kali berdiri itu tak panjang sangat. Maka iaitu sunat baginya demikian pada sembahyang jemaah. Sekira-kira cepat itu beserta dikerjakan segala sunat ab'ath dan sunat hai'ahnya. Maknanya kalau dia takbir pun Allahu Akbar, orang hak datang dia buat sikit sempatlah baca doa iftitah, baca a'udzu minasyaitonir rajim, kemudian baca Fatihah kalau sembahyang zuhur, kemudian baca surah, bagi ruang. Jangan cepat sangat. Ada setengah tempat orang mengadu kat saya, ustaz, oi surah ni laju ustaz, tak sempat. Dan saya pun sembahyang tak sempat, memang laju. Nak buat macam mana? Ustaz juga. Ustaz juga laju sangat, jangan laju. Kadang saya sengaja baca bab di situ, bagi yang naik jadi imam pun situ saya buat agak sederhana, baca biasa. Cukup sunat hai'ah, sunat ab'ah tu dapat dibuat dengan sempurna. Jangan sampai makmum tak dapat buat. Selalu trend ada surah yang kita pergi, saya sembahyang. Dia sembahyang zuhur ni lepas bangun rakaat yang kedua dengan rakaat ketiga dan keempat, dia tak bagi ruang. Kadang-kadang sembahyang rakaat pertama pun dia tak baca surah. Jangan baca surah supaya makmum dapat baca surah. Rokok tu bagi sempat makmum baca 3 kali. Surah kita tidak ada masalah. Surah kita tak ada masalah. Cukup sempat. Ada ruang. Udah setengah tempat laju sangat. Sehingga makmum subhana rabbiyal a'la bani subhana Allah tak ada pukul 2. Lepas tu bila berdiri kita berapa dia Allah dah sujud dah. Bila kita bangun nak baca Fatihah dia dah
waladdallin. Amin. Dia dah sujud dah. Kita baru iyyaka na'budu. Kalau kita bersian batuk waktu tu, tunggu lepas ke bawah. Jadi terpaksa belajar bacaan wasal. Nak buat macam mana? Kalau kita baca alhamdulillahirabbil arrahmanir rahim maliki yaumiddin, nak kejar maliki yaumiddin, ya kena tak boleh, tak sah sembahyang kita kerana wakaf dan apa semua kiraan jadi salah. Jadi baca buat wasal tak apa. Saya kira curi waktu untuk nak kejar tu takut terlepas sangat, maka belajar baca wasal dan tahu dah imam jenis macam tu. Makna maka iaitu sunat baginya demikian itu pada sembahyang jemaah pada sekira-kira cepat itu beserta dikerjakan segala sunat ab'ad dan sunat hai'ahnya. Kerana sabda Nabi dalam masalah 5252 itu. Kata Abu Isa Tirmizi dan ini ialah yakni seperti dalam hadis pada masalah 252 itu, perkataan kebanyakan ahli ilmu telah memilih mereka itu bahawa tiada memanjang imam akan sembahyang kerana takut musyaqqah atas yang daif dan yang tua dan yang sakit. Orang yang daif, yang lemah, orang yang memang dia cacat, orang yang tua, sakit, jangan mereka jadi kelang kabut, orang tak boleh. Tonton tengok ada satu tempat tu viral, dia berdiri dengan kaki satu. Kita gaut sikit duduk atas kursi, malu betul lah. Dia berdiri kaki satu. Boleh sembahyang, elok sempurna. Mana Allah Ta'ala nak berdiri kaki satu, rokok pun kaki satu. Kemudian dia bangun dengan kaki satu. Boleh. Mana Allah Ta'ala bagi dia walaupun kaki satu dia boleh. Jadi supaya orang tua-tua tadi dapat kesempatan. Tidak. Dan musyaqqah di sini halangan-halangan. Apa musyaqqah? Takut musyaqqah di mana bagi orang tua, orang daif, orang sakit ni. Dan lagi satu orang yang nak cepat. Orang rumah dia pesan, abang tolong beli mi sup utara tu dia. Saya lah malam tadi, orang rumah tadi beritahu nak makan mi sup. Tetap betul pergi dataran dekat belah sini. Dataran Sarawak tak ada pergi. Pusing. Mana sup utara tu dia? Tak jumpa-jumpa. Telefon kawan dia sebelum, mana ada tu dia? Tu dia ujung sekali kat kono. Tak ada tu dia pun. Oh dah tutup lah hari ni. Satu tutup. Saya pusing balik mi hiris Cina. Lebih kurang macam sup juga lah. Pun masuk dalam kedai, duduk tunggu-tunggu, tengok dia gantung tu, dia kata tutup. Saya tanya dia, orang duduk siap lagi, orang ramai. Dah tutup. Dia kata, cik, mi dah habis, tak ada. Saya balik cerita kat orang rumah, mi sup tak ada lah. Abang cari tak dapat. Kira sedih tu lah. Orang rumah sakit, 4-5 hari dia nak makan mi sup. Pergi Azlan punya mi sup pun tutup. Jadi tak dapat lah, malam tu tak makan lah. Saya pun tak makan juga lah. Pagi tadi lapar, mengajar dekat Rasa Kemayan. Habis mengajar, dia pun kata, ustaz ni, tu dia, soto, mi sup jugalah. 2 plastik bagi orang rumah makan tak habis sampai malam ni pun nak habis lagi tu. Tu yang niat tak betul. Jadi kadang-kadang orang rumah pesan tolong beli mi sup, dia dah tahu dah. Kedai sehari 9.30 tutup. Sehari ni pukul berapa ni nak ni. Ceramah pula malam ni pukul 9 pukul semayang. Allah dan tak dan. Duduk semayang Allah Akbar. Dan tak dan. Sampai habis. Assalamualaikum. Dan ke tak dan? Jadi janganlah sebenarnya itu menghalang. Jadi halangan orang yang musyaqqah. Walaupun nampak macam urusan dunia. Tapi tak. Dia menjadi hilang khusyuk orang yang macam tu. Jadi kalau boleh sederhana, bukan pendek sangat tapi sederhana, yang dalam masyarakat kita ni bersedia dalam keadaan waktu macam tu. Masalah iman cepat sangat sembahyang apa hukumnya? Kata Imam Syafi'i dalam Al-Um, kemudian daripada didatangkan beberapa hadis yang tempat-tempat istimbat hukum itu. Hukum ini dikatanya begini, dan aku suka bagi imam bahawa cepat sembahyangnya serta sempurnakannya. Cepat di situ cepat, sempurna atau maninahnya, sunat apa, sunat itu dibuat dengan baik dan sempurna. Itu maksudnya. Tak tinggal benda tu. Seperti barang yang disifatkan oleh Anas bin Malik, dan mereka yang berhadas sertanya. Ada orang yang tak tahan, jenis kentut tak tahan. Kentut, dia tak tahan. Habis main sunat, tengok dia keluar, pergi ambil wuduk. Imam pun dekat nak kamat, dia tengok habis dah, klip-klip tu dah habis dah. Bila pun Allahu Akbar, kentut lagi dia pun pergi ambil wuduk. Dah basah habis semua ni. Tu imam pula panjang sampai rakaat terakhir dia duduk tahan, kata naik bulu rumah.
Tahan kentut, janganlah sampai macam tu. Sederhana, insya-Allah. Jangan panjang sangat. Yang kita buat ni, sebab tu orang tua-tua kat kampung dulu dia baca surah lazimnya. Surah lazim sederhanalah. Dia panjang sangat. Cuma sekali-sekali anak-anak tahfiz, anak-anak yang baru balik tahfiz, dia nak baca dan sebagai satu keseronokan dalam sekali-sekali, itu tak apa. Ini jadi rutin harian tu. Jangan panjang-panjang. Maksudnya sekali-sekali boleh. Dan jika tambah cepat semayang imam dari barang yang aku suka daripada sehabis sempurna semayang atau melampaui lambat lebih daripada sehabis habis sempurna semayang, nescaya aku makruhkan demikian itu. Imam Syafi'i kata makruh. Dan tidak batal dan ulang semayang, tak batal dan ulang semayang, tapi makruh. Dan tidak pula atas orang yang mengikutnya itu mengulang semayang. Orang yang ikut belakang pun tak payah nak ulang, sah semayang. Apabila memperbuat imam dengan sekurang-kurang wajib pada semayang. Kalau dia buat wajib cepat sangat pun tak batal, tapi tak perlu nak ulang. Tapi aku makruhkan. Cepat sangat pun tak boleh, lambat sangat pun tak boleh. Imam cepat semayang serta sempurna bagaimana rupanya, ya saudaraku, dan bermula imam semayang cepat serta sempurna semayang itu telah disifatkan oleh Nawawi dalam Syarah Mu'azzah. Nakalnya daripada Imam Syafi'i dan ashab mau golongan dalam mazhab kita, iaitu bahawa tiada dipanjangkan bacaan Al-Qurannya kemudian daripada Fatihah. Lepas Fatihah jangan panjang sangat. Dan tidak membanyakkan kali ucapan zikir-zikirnya, jangan terlampau banyak sangat. Memadai paling panjang dalam qaul tam kata 5 kali. Yang lebih daripada itulah. Sekiranya tidak diringkaskan akan semayang itu sekurang-kurangnya wajib. Dan tiada dihabiskan sempurna yang sunat bagi orang semayang seorang diri daripada membaca panjang-panjang surah dan di pertengahannya dan banyak ucap zikir dalam rukuk, jangan. Dan sujudnya sederhana. Maka makruh panjang semayang itu sebagaimana nas dalam Al-Ini makruh. Macam mana masalah 54 tadi. Jadi orang yang jadi imam maka buat sederhana. Macam kita ni dalam masyarakat kita, surau kita tidak ada masalah. Rasa sayang pun tidak ada masalah. Umumnya tidak ada masalah. Cuma ada 1-2 kita mau sebut surau-surau kat sini yang saya mengajar, dia cepat. Ada orang mengadu cepat sangat, ustaz tak dan takbir Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, imam dah rokok, cepat sangat. Imam pula jenis jogging pagi-pagi dekat tapian gelanggang, memanglah laju. Jadi sederhana, wallahu alam. Kita berhenti di sini. Dan satu bab ni kita akan habis, sementara saya nak keluar nanti, saya akan keluar 40 hari pada 17 bulan. Jadi minggu depan kuliah subuh ada lagi ya. Jadi kita akan habis kuliah subuh minggu depan. Ada 1 muka setengah lagi, lebih kurang 1 muka suku. Jadi insya-Allah kita akan sambung akan datang. Wallahu alam. Saya bersama dengan Datuk Taufik, Wabi Taufik kita lah, esko kita, akan keluar 40 hari dengan kawan-kawan rasa sayang. Jadi saya nak minta kemungkinan sama ada Thailand atau Indonesia. Keluar Malaysia ni tak apa sesuai segilah dia kan. Jadi nak keluar di kemungkinan Indonesia atau Malaysia. Jadi saya balik bulan 12 lah, lebih kurang dalam 27, 28, 26, 27 dulu lah. Balik ke ni. Habis selesai. Jadi bulan 12 tu masih ada kuliah. Jadi bulan 11 tu tak ada kuliah lah. Jadi kita akan sambung akan datang. Jadi siapa-siapa yang rasa nak ikut saya di kalangan datuk-datuk yang ada kat sini, boleh lah. Takkanlah tak boleh keluar sekali dengan saya 40 hari. Datuk boleh keluar. Hak datuk bercucu pun apa kurang lah. Dah banyak kali dah ajak kan, datuk bercucu. Buat macam mana? Saya tak ada cucu, pandai cakap. Bila ada cucu, tahulah nanti. Wallahu a'lam. Baik, seri pagi. Hari ni umur 8. Okey, ada soalan silakan. Ada soalan? Apa? Tak clear. Zaman sekarang remaja kita colorkan rambut. Kalau dia meninggal macam mana? Baik, sekiranya bahan yang dia guna, tu budak-budak sekarang sama ada lelaki perempuan sama,
bahan yang dia guna bukan bahan halal. Tengok pewarna rambut, halal tak halal. Kalau yang halal, dia telus air. Biasanya daripada inai ataupun bahan pokok-pokok herba. Tapi kalau bahan tak halal, tuan-tuan jangan tengok, oh halal, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, pergi minum pula dah. Bukan. Halal itu bukan halal minum, halal pakai. Ini halal minum, kena faham tu, bukan pergi minum dah tu. Halal pada pakai. Kampung saya dulu, Tok Imam cerita, ada satu orang tu dia tanya, macam mana najis ni? Itu pun mengajar, najis itu sehingga hilang bau, rasa, rupa, bau dan rasa. Dia tengok rupa, tak ada. Bau tak ada, rasa, dia pergi rasa lagu tu. Itu yang tadi cerita. Bukan rasa mulut lidah tu, rasalah lendir-lendir dia ke apakah. Ini pergi rasa mulut. Tu imam kampung cerita. Orang tak berapa nak faham. Jadi yang halal, okey, kalau pewarna tu halal, maknanya dia berharga, dia pakai. Boleh tak boleh? Cuma dia pakai untuk apa? Kalau dia ada uban putih, kita pakai warna inai. Hinai ataupun warna yang bukan hitam mazhab kita. Mazhab Hanafi makruh memakai warna hitam, makruh. Tentu tengok mazhab Hanafi pakai hitam jangan larang. Kerana mereka bagi mazhab mereka. Kita mazhab Syafi'i warna hitam dilarang. Cuma ada satu ulama mazhab kita Syafi'i ini bagi tahu jangan ambil warna hitam, ambil lain. Saya sendiri pun warna brown. Kadang-kadang saya inai janggut saya warna brown. Jadi kalau inai tidak ada masalah. Tapi kalau bahan itu bahan yang tidak talus air, maka kena dihilangkan. Kena dihilangkan ketika mandi manjat. Tak boleh. Kerana dia tak sampai air. Dan apa faedah budak-budak pakai? Kalau budak-budak sekali pakai bukan dia tak ada inai. Sunat ni Abu Huwafah, Abu Bakar radhiyallahu anhu datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, bila berlaku Fatah Mekah, dia bawa bapa dia jumpa Rasulullah sallallahu. Ini bapa aku ya Rasulullah, Abu Huwafah. Abu Bakar dia nama Abdullah bin Abu Huwafah. Nama Abu Bakar. Abu Bakar gelaran. Maka Nabi tengok Abu Huwafah ni. Dia tengok, dia pun Nabi dakwah dia masuk Islam. Maka Abu Huwafah pun memeluk agama Islam. Rambut dia putih. Maka Nabi kata, mengapa tidak inaikan rambut dia dengan pohon-pohon, ada pohon dekat tanah Arab satu pohon, macam inailah, kita kata inailah sekarang ni. Maka inaikanlah, mana warnakan rambut dia. Jadi boleh tak warna? Kalau putih boleh. Tapi trend budak-budak ni bukan trend ni, trend penyanyi-penyanyi Korea. Rambut karat. Itu satu hal. Kalau mati bahan yang tidak halal tu, maka kena dibuang, kena dicuci. Kena cuci lah. Dengan bahan-bahan yang boleh keluarkan warna dia, baru mandi banyak. Kalau tidak tak sampai air, maka dia semayang sendiri pun wuduk dia tidak sah. Sama dengan perempuan. Sama juga orang perempuan yang pakai. Kadang-kadang orang perempuan mungkin pakai inai kerana perhiasan untuk suami, tidak salah. Tak semestinya rambut putih pakai. Rumah saya dia ada rambut dia pun pakai inai. Cantiklah pakai inai, elok. Dia untuk menyenangkan suami tidak ada masalah. Bukan pakai inai dulu kalau rambut kita tengok berkala-kala tu, bukan. Jadi kalau untuk inai warna yang dihalalkan, maka boleh untuk berhias kepada suami. Kalau lain pada tu berdosa juga dia. Tapi kalau dia pakai barang yang halal, tetap dia berdosa. Cuma bahan ini halal. Itu saja. Jadi kes mandi sembahyang jenazah, kalau benda itu tidak sampai air, maka pihak yang mandi jenazah kena hilangkan warna itu dengan bahan-bahan yang boleh ada, bahan-bahan yang boleh hilangkan warna. Itu saja. Wallahu a'lam. Kalau bahan kita pun tak tahu, maka lebih baik kita bersangka baik dia menggunakan bahan seperti inai. Sangka baik saja. Itu saja. Tak payah nak tanya, ni nak tanya anak kau ni rambut color ni pakai apa? Saya pun tak tahu. Siap pergi rumah duk belek-belek, tak payahlah. Yang mana kita tahu dia tu sangka baik dia pakai benda yang ni. Itu sahaja. Moga Allah Ta'ala maaf dan ampun dosa dia. Okey? Lain? Soalan lain? Jadi tuan-tuan, kita pakat-pakat malam ni sembahyang, tuan-tuan bangun sembahyang tahajud. Bila dah bangun tahajud tu, doa untuk Palestin. Doa untuk kita, kawan-kawan kita. Dan saya tidak
tidak begitu menyukai orang yang solat subuh kunut itu ditambah. Sebab kunut subuh kita kunut macam tu je. Dan kunut nazilah ni dibuat selain daripada subuh. Dan ada ulama pandang bila kita kunut subuh kita boleh tambah. Tu boleh. Tapi kaul kuat Syafi'i, kita punya kunut atau kunut witir kita sama. Kita ada penambahan. Jadi trend ni bila tengok Imam Mekah pun doa panjang, kita pun ikut sekali. Itu bukan mazhab kita tapi tak salah. Dalam keadaan sekarang kalau kita nak buat kunut nazilah lepas insya kita kata insya-Allah solat insya nanti rakaat yang terakhir kita ada kunut nazilah. Orang yang baru datang kata apa pula dia report pejabat agama. Jadi tak sesuai. Biasanya bila digazetkan oleh majlis kata diminta semua masjid-masjid dan surau dalam qaryah yang dalam Negeri Sembilan untuk kita buat kunut nazilah khusus untuk Palestin kepada sembahyang sekian-sekian, maka kita boleh buat. Kita boleh buat. Dan pandai-pandai sendiri pun tak boleh. Ada satu masjid dalam belah Kolpilah sana pergi Bahau, dia orang buat kunut nazilah hari Jumaat ketika Covid itu hari, tanpa arahan daripada majlis. Jadi orang confuse. Saya sembang Jumaat, Allah rupanya Allahumma hdina najibullah. Jadi tak kena lah, tak kena. Patutnya maklum awal. Dan biasanya buat atas arahan majlis, bukan sendiri-sendiri kita pandai-pandai ejeki nak buat. Apa pun ikut arahan daripada majlis. Dan kalau kita sendiri dan kita sembahyang di rumah kita, kita doa lah. Boleh tak? Kalau semua kita ada sembahyang di rumah bangun tahajud malam ni, kita semua doa, ya Allah bantu saudara-saudara kami di Palestin, maka Allah juga akan terima doa kita. Selain daripada kunut nazilah. Tapi disarankan, ini bukan majlis agama saran, tapi NGO saran kita buat kunut nazilah. Wallahu alam. Paling cantiknya kalau boleh, kalau yang biasa dibuat adalah kunut subuh lah. Walaupun dalam mazhab Syafi'i ini memakruhkan tambahan-tambahan yang lain, tapi boleh dibuat, tak salah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya awalan awalin ya akhal akhirin ya dal khutmatin wa masyakir ya rahman. Allahumma salli Islam wa muslimin. Allahumma salli Islam wa muslimin. Allahumma salli ikhwanana fi Palestin ya rahman rahim ya zalil ikram. Sabbithum waj'alna ala dinika ya rahman rahim ya zalil ikram. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على رسول الله برحمتك يا أرحم الراحمين.